Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Bersama saya Nur Hazimah Radik dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 19 Februari 2023. Penganjuran pameran Aroid dan Orkid sempena sambutan ulang tahun ke-23 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu merupakan platform terbaik untuk memperkenalkan spesies tersebut. Dalam masa sama, menarik minat ramai penggemar bunga, peniaga dan pelancong datang ke Sabah untuk menyaksikan pameran berkenaan. Menurut Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, lebih 1,000 spesies aroid dan 1,300 spesies orkid terdapat di negeri ini. Kelebihan ini boleh kita gunakan untuk mempromosikan pelancongan landscape dan juga industri bunga lah. So ternyata daripada pameran-pameran ini banyak yang belum kita kenal tentang spesies-spesies yang ada di Sabah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan pameran aroid dan orkid sempena sambutan ulang tahun ke-23 Dewan Bandaraya Kota Kinabalu di Dewan Masyarakat Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Dr. Jeffrey yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan berharap satu pameran bertaraf antarabangsa bagi mengetengahkan spesies berkenaan dapat dilaksana sekaligus membuka peluang perniagaan dalam industri tersebut. Usaha untuk menangani masalah banjir di daerah Penampang telah dan sedang dilaksana menerusi projek tebatan banjir yang dilaksana secara berperingkat. Menurut Ahli Parlimen Penampang, Datuk Iwan Benedict, pakej 1 dan 3 projek tebatan banjir Penampang melibatkan Sungai Moyok sedang dilaksanakan manakala cadangan pakej 2 dan 4 telah pun dibawa ke mesyuarat Kabinet Persekutuan Jumaat lalu untuk tindakan segera. Menurut Datuk Iwan, berdasarkan taklimat daripada Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Penampang baru-baru ini, pakej 1 melibatkan pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Moyok, iaitu membina dan menaik taraf parit, penambahbaikan parit dan kerja-kerja berkaitan di Sungai Kibabaik telah pun dimulakan pada November 2016 dan sepatutnya dijadualkan siap pada 2019. Bagaimanapun, ianya mengalami sedikit kelewatan berikutan beberapa isu, antaranya isu pencerobohan struktur-struktur rumah dalam rezerv perparitan. Ketika ini, kemajuan projek 79.41% dan tarikh penyiapan dilanjutkan sehingga Disember 2024. Datuk Iwan menyatakan demikian kepada pemberita di Penampang bagi mengulas mengenai masalah banjir dan kesesakan trafik di daerah Penampang. Bagi fasa 2 dan 4 pula, beliau mencadangkan supaya projek pembangunan lembangan sungai bersepadu Sungai Moyok dengan anggaran kos RM500 juta dapat dimasukkan dalam agihan peruntukan tebatan banjir bermula tahun ini. Cadangan pembangunan tersebut dijangka dimulakan pada tahun 2024 dan dijangka siap pada 2029. Pelaksanaan sistem tagal bukan sahaja berupaya memelihara ekosistem, sungai malah membantu meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat. Sehubungan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bingkor, Datuk Robert Tawik mahu pelaksanaan program tersebut diperluas bagi membantu penduduk luar bandar meningkatkan pendapatan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program pemeliharaan sungai ikan air tawar dan pelepasan anak ikan ke Sungai Tagal tradisi Kampung Sungai Apin-Apin di Keningau. Bagi penduduk kampung, program tersebut amat bermanfaat kepada mereka. Kebaikan kita Sungai Tagal adalah satu, kita boleh meningkatkan ekonomi lah. Lagi kedua, apabila ada ini Tagal, boleh kita masyarakat kampung sungai boleh jual lah. Satu harapan besar kami ialah suatu masa nanti pusat Tagal kami ini akan menjadi destinasi pelancongan sama ada di peringkat tempatan ataupun di peringkat kebangsaan dan tidak mustahil mungkin juga di peringkat antarabangsa. Sebab ini yang menjadi idam-idaman kami. Program Tagal Tradisi diperkenalkan Jabatan Perikanan Sabah di kampung tersebut pada tahun 2020 dan keseluruhannya terdapat 21 sistem tagal di daerah Keningau.
Aktiviti turun padang dalam kalangan pemimpin agama dan badan bukan kerajaan NGO perlu kerap dilaksana. Ia sebagai medium memperkukuh nilai-nilai kemanusiaan, kasih sayang, hormat menghormati, saling menghargai, kepelbagaian dan kemakmuran negara. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, mengambil contoh pelaksanaan program Harmoni Anjuran Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional JPNAN yang memperlihatkan komitmen dan tanggungjawab pemimpin terhadap kesejahteraan serta kebajikan masyarakat setempat. Beliau berucap demikian dalam program sukarela lawatan di Rumah Warga Tua Seri Pritchard Kinarut sempena pelaksanaan program Harmoni 2023. Teks ucapan beliau dibacakan Pembantu Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Flovia Eng. Program bertemakan Malaysia Madani dalam kepelbagaian agama ini bertujuan menyokong 6 rukun Malaysia Madani iaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Peranan pendidikan telah berubah dengan jelas daripada fungsi tradisionalnya. Pelajar bukan sahaja datang ke sekolah untuk belajar, malah dididik menjadi generasi yang maju dari segi pemikiran, kerohanian dan berketerampilan selari dengan konsep Malaysia Madani. Sehubungan itu, Ahli Parlimen Batu Sapi Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, semua pihak perlu bersedia untuk melakukan pembaharuan dalam sistem pendidikan melalui inovasi dasar dan strategi yang berterusan. Katanya, sistem pendidikan perlu sentiasa dinamik dan progresif serta bersedia untuk melalui proses perubahan seiring dengan peredaran zaman dalam usaha melahirkan pelajar cemerlang dan kompeten mencapai standard kualiti untuk merealisasikan aspirasi dan agenda negara. Beliau yang juga Timbalan Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya berucap merasmikan Majlis Tamat Pengajian dan Hari Anugerah Kecemerlangan tingkatan 6 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Elopura Sandakan di Sandakan. Teks ucapannya dibacakan Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Batu Sapi Saparudin Abu. Seramai 99 pelajar tingkatan 6 menerima sijil tamat pengajian masing-masing dalam majlis ini. Penganjuran Majlis Tilawah Al-Quran berupaya meningkatkan kesungguhan umat Islam untuk menghafaz Al-Quran. Sumbangan itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Sebatik, Datuk Hassan Egani, Pangeran Amir mahu Jawatankuasa Pengurusan Masjid turut melibatkan penyertaan kanak-kanak dalam majlis tersebut. Datuk Hassan yakin pendekatan seumpama mampu melahirkan lebih ramai qari dan qariah yang berpotensi untuk bersaing sehingga ke peringkat antarabangsa. Pendedahan tentang Al-Quran ini amat penting sekali dan program seumpama ini patut kita teruskan dan sebaik-baiknya kalau ada program seumpamanya hafazan juga perlu kita ketengahkan dan adakan pada setiap tahun. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Tilawah Al-Quran peringkat Perbadaran Tawau di Masjid Al-Kautar, anjuran Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Tawau. Alhamdulillah, syukur ya Allah sebab bertahun-tahun juga mencuba, tahun ini baru lepas. Alhamdulillah, syukur kepada Allah, tapi selepas ini kita akan meneruskan lagi perjuangan ke peringkat bahagian, jadi kena usaha lebih lagi lah. Seramai 10 peserta qari dan qariah memperdengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran dengan taranum nahwan, soba, hijaz dan siharka. Sementara itu, di Sandakan, Shah Adi Ramil dan Sabaria Samsudin masing-masing muncul johan qari dan qariah dalam Majlis Tilawah Al-Quran peringkat daerah Sandakan 1444 Hijrah yang berlangsung di Dewan Serbaguna Masjid Daerah Sandakan. Manakala naib johan bagi qari dan qariah dimenangi Abdul Basir Lukman dan Jaria Plaka dan tempat ketiga pula dimenangi Awang Hadwanizam, Awang Damit dan Farida Abdul Rasah. Majlis penyampaian hadiah disempurnakan Timbalan Presiden 2 Pentadbiran Majlis Perbandaran Sandakan merangka pengerusi Jawatankuasa Dakwah Daerah Sandakan Farizal Seto.
Terdahulu berucap merasmikan majlis ini, Farizal berkata adalah amat penting untuk umat Islam memahami Al-Quran dan bertekad mendalaminya dan seterusnya menyemai amalan membacanya setiap masa. Sementara itu, Pegawai Tadbir Agama Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahin Sandakan merangka pengerusi penganjur Janis Alayas Ahmad Jani Nawawi ketika ditemui pemberita memaklumkan Johan dan Naib Johan Qori dan Qori'ah masing-masing melepasi 75% markah sekaligus akan mewakili daerah Sandakan ke Majlis Tilawah Peringkat Bahagian Sandakan di Dewan Sri Lama Kinabatangan Selasa depan. Harapan saya setelah mereka sudah ke peringkat bahagian nanti, saya mengharapkan mereka akan dapat meneruskan lagi pencapaian mereka ke peringkat negeri dan juga sehingga ke peringkat kebangsaan. Itulah harapan saya. Majlis Tilawah Al-Quran Peringkat Daerah Sandakan yang disertai 4 Qori dan Qori'ah ini turut diimarahkan dengan Majlis Tazkirah yang disampaikan Johan Qori Negeri Sabah tahun 2004, Madli Mukadim. Program berkatan beramai-ramai anjuran Masjid Cahaya Raudah Taman Sri Apas Tawau semasa cuti persekolahan menjadi platform mengeratkan hubungan silaturahim dan permuafakatan antara komuniti setempat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata ia dapat dilihat menerusi kerjasama rapat masyarakat untuk menjayakan program tersebut. Menurut beliau, penganjuran program seumpama juga secara tidak langsung membantu meringankan beban keluarga berpendapatan rendah untuk melaksanakannya. Pada tahun ini, seramai 34 orang anak-anak penduduk taman yang terdiri daripada mereka-mereka yang kurang berkemampuan ataupun di bawah B40 telah dikhatankan. Datuk Nizam bercakap kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Berkatan Kanak-kanak PPR Taman Sri Apas di Masjid Cahaya Raudah Tawau. Seronok dan gembira selepas bersunat. Lega dan gembira lah. Baca doa halal, waktu baca doa dah serasa sakit. Oh, okey Syek. Dah je rasa sakit sudah. Berita Pagi Sabah edisi Ahad 19 Februari berakhir di sini. Saya Nur Hazimah Radik. Salam Malaysia Madani.